Baik, demikian ramalan cuaca hari ini yang dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mari ke studio hari ini untuk kita bercakap berkenaan dengan satu program ataupun satu institusi sebenarnya yang akan bantu anda semua untuk mencipta kejayaan yang anda impikan selama ini. Kita bersama dengan pihak PTPTN. Saya perkenalkan pengerusi PTPTN bersama kita hari ini di studio, iaitu Datuk Nurliza Abdul Rahim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih bersama kita hari ini di studio. PTPTN ini bukanlah perkara yang baru dalam golongan belia. PTPTN ini memang terkenal ya, selain daripada kata biasiswa-biasiswa lain yang diperkenalkan. Cuma ni PTPTN ini dia istimewa sedikit. Bagaimana kalau mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit untuk barangkali penonton di luar sana yang tidak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan PTPTN, sedikit mukadimah dan pengenalan terlebih dahulu, Datuk. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput PTPTN pada slot pagi ini. Dan first tu saya nak cerita sedikit mengenai tagline PTPTN, peluang kejayaan anda ya. Kalau kita menyingkap kembali ya, kita imbas kembali pada tahun 80-an 90-an dulu, lepasan SPM ni dia hanya bergantung kepada biasiswa kerajaan ataupun daripada badan-badan korporat untuk mereka melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Dan kemudiannya kalau kita lihat ya, pendidikan negara Malaysia semakin hari semakin ramai pelajar-pelajar kita yang semakin cemerlang. Jadi pada penghujung 1990-an tu, kalau kita lihat banyak IPTS swasta, matriks, asasi yang telah mula timbul disebabkan lebih ramai rakyat Malaysia yang lebih cemerlang. Jadi di situlah PTPTN mula wujud pada tahun 1997, yang mana kita menyediakan pinjaman kepada masyarakat ataupun pelajar-pelajar di Malaysia untuk mereka mendapat peluang kejayaan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Jadi di sinilah PTPTN memainkan peranan kita pada tahun 1997. Dan apa yang ingin saya ceritakan lagi bahawa setakat kini ya, kita telah 2 dekad berada di Malaysia dan kita telah membantu sejumlah 3.84 juta pelajar dengan jumlah pinjaman yang telah kita keluarkan sebanyak 69.6 bilion. Jadi ramai dah mudah-mudah insan yang telah PTPTN lahirkan di bawah pinjaman kita. Dan pada masa yang sama PTPTN juga ya, kita merasakan bahawa kita tidak boleh membiarkan rakyat Malaysia ini terlalu bergantung kepada pinjaman. Jadi pada 2004 PTPTN mula melancarkan simpan SSPN kita, yang mana kita mendidik pelajar-pelajar kita untuk mula menabung seawal usia. Dan sehingga kini ya, untuk makluman semua rakyat Malaysia, kita telah mempunyai 15.6 bilion penyimpan pendeposit sejumlah 6 juta yang telah menyimpan dalam SSPN. Alhamdulillah. Okay. Dan SSPN ni sekarang dah jadi PTPTN yang dulu pinjaman, sekarang dah jadi satu tabungan pendidikan tinggi negara Malaysia. Saya tak tahu dulu dia berhenti sekejap ni, daripada pinjaman tu boleh tukar kepada biasiswa kalau belajar. Cuma tapi sekarang dah sambung balik, tak silap saya kan, dekat PTPTN. Tapi untuk diploma je, tak silap saya ke degree sahaja. Untuk degree so kalau dia mencapai grade yang tinggi, maka dia akan tukarkan daripada pinjaman kepada biasiswa. Alhamdulillah. Dan ramai yang bermanfaat daripada skim tersebut. Bermanfaat dan juga orang kata jadi katalis untuk pelajar untuk menyambung pendidikan mereka dengan lebih cemerlang dan sebagainya. Kadang-kadang yang dapat peluang tu dia main-main dekat IPT ini, bahaya juga kan. Kita motivate them. Jadi pinjaman tu boleh tukar kepada biasiswa, tak perlu nak bayarlah, kita tak ada hutang lah daripada habis belajar tu kan. Okey, sebagai satu institusi penabungan, bagaimana peralihan mindset ni Datuk lihat daripada meminjam kepada menabung ini, orang kata menukar, memberi impak kepada negara? Okey, kita baru lepas pandemik baru-baru ni ya. Kalau kita masih ingat lagi ya, sewaktu pandemik ya, KWSP ada mengutarakan kekhawatiran mereka disebabkan rakyat Malaysia ni 50%
lebih 50% sebenarnya mempunyai simpanan yang kurang daripada RM200,000. Maknanya yang mana ceiling minima kita actually should be 240,000 per person. Jadi itu menunjukkan bahawa mereka hanya boleh last dalam tempoh 5 tahun setelah pencen. So jadi menyedari masalah yang kita hadapi ni, maka kita kena transformkan mindset rakyat kita, instead of meminjam lebih kepada menabung. Jadi di sinilah kita banyak mempromosikan, ya, PTPTN mempromosikan kita punya simpan SSPN yang mana ianya dapat membantu rakyat Malaysia menabung seawal usia. Jadi apabila dia sampai umur 18, dia nak lanjutkan pelajaran, dia akan dapat free education. Maknanya kita nak mengurangkan kebergantungan pelajar-pelajar kita kepada pinjaman. So nak ubah mindset ni memang memerlukan usaha yang sangat-sangat strong kan, to translate, sebab kadang-kala masyarakat ni dia selalu okey, tak apalah kerajaan bagi pinjaman, this type of attitude. Tapi alhamdulillah PTPTN telah berjaya di bawah simpan SSPN sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Kita dah ada 6 juta pendeposit yang mana saya yakin akan bertambah lagi di masa-masa akan datang, insyaAllah. Dan kita memang all out promosi untuk simpan SSPN ini. Bagaimana sebenarnya mekanisme penyimpanan SSPN ini? Bagaimana ia berfungsi? Adakah sama seperti simpanan-simpanan lain di pusat-pusat perbankan, institusi-institusi perbankan yang lain? Okey, ini sesuatu yang saya rasa masyarakat di luar kena ambil peluang ni, ya. Sebabnya kita ingin menjadi perancang kewangan yang terbaik di Malaysia ini, ya. Dan buat masa ini kepada yang belum mengetahui bahawa kalau kita menyimpan di bawah SSPN, kita akan mendapat pelepasan cukai, tax exemption sehingga RM8,000. Dan ini kerajaan lanjutkan tempoh pengecualian cukai ini sehingga tahun 2024. Jadi rugi kalau kita tak ambil peluang ini. Yang keduanya, kita simpan SSPN ini mempunyai perlindungan takaful. Dan maknanya kalau apa-apa berlaku kepada penyimpan, maka ianya dijamin. Dan yang ketiga, yang very interesting, kita memberi dividen yang kompetitif dengan institusi kewangan di luar. Dan kita juga patuh syariah dan juga dijamin oleh kerajaan. Dan sesuatu yang sangat interesting yang ada di dalam SSPN Prime, ya, kita juga memberi geran sempadan. Okey, geran sempadan ni kita beri pada maksimalnya adalah RM10,000 kepada pelajar-pelajar B40 dari keluarga yang berpendapatan kurang dari RM4,000. Jadi apabila mereka ingin melanjutkan pelajaran ke IPTA khususnya yang diiktiraf oleh kerajaan, maka mereka bolehlah memohon geran sempadan yang RM10,000 ini. Jadi adalah rugilah kalau kita tak mengambil peluang-peluang yang ada, sebabnya insya-Allah pada tahun ini juga in fact semalam kita membincangkan, kita ingin mencari kaedah supaya dividen ini kita dapat tingkatkan dengan lebih tinggi supaya ianya jadi lebih kompetitif dan setanding atau lebih baik daripada institusi kewangan di luar. Jadi kepada rakyat Malaysia, saya galakkanlah, simpanlah untuk anak-anak kita. Lahir saja, bukalah akaun SSPN kalau boleh, insyaAllah. Okey, kerajaan sekarang ni tertumpu ke arah digitalisasi. Bagaimana PTPTN terus kekal relevan agar bergerak seiring dengan perkembangan teknologi ini? Of course, kita pun tak nak ketinggalan lah when you talk about digitalization, kan. Dan saya rasa rakyat Malaysia sekarang semua dah celik IT, dan kita juga ingin hidup dalam komuniti yang selamat, yang mana tak perlu kita nak bawa cash pergi beratur di kaunter. So jadi PTPTN mengambil peluang ini. Kita telah mempunyai aplikasi My PTPTN. Jadi aplikasi ini sangat mudah, kita boleh log in dan
kita boleh mengguna aplikasi ini untuk kita menyemak ya baki simpanan kita, atau kita ingin membuat potongan gaji yang debit terus, dan kita boleh tambah simpanan kita, dan pelbagai maklumat promosi yang boleh kita dapat daripada aplikasi My PTPTN ni. Jadi kita harap ianya dapat membantu rakyat Malaysia tak payah nak susah payah nak cari kaunter, nak kena beratur, nak kena bawa cash. Jadi sekarang just through your fingernails, you just tap in aplikasi ini dan boleh dah kita membuat transaksi dengan begitu mudah sekali. Dan pada kali ini kita juga ada buat kempen ya. Untuk aplikasi My PTPTN, yang mana kita ada kempen Pay to Win yang dimulai daripada 1 Jun sehingga 30 November tak silap saya, yang mana kita bagi hadiah yang bagi saya agak lumayan. Hadiah pertama dapat motor Honda, dan kita ada beberapa hadiah di tempat kedua yang mana memberi iPad, dan tempat ketiga Samsung Z Flip, dan pelbagai hadiah yang kita bagi. Dan selain daripada aplikasi My PTPTN ni juga, kita juga ada kempen cabutan wow, yang mana yang itu kita dah budget about RM550,000 untuk 138 penerima. Jadi grab this opportunity, dan insya-Allah kalau ada rezeki bolehlah rakyat Malaysia merasai kemenangan dan hadiah-hadiah yang akan kita tawarkan, insya-Allah. Okey, baik, cabutan wow ni jangan lepaskan peluang, memang setiap tahun ada, tapi yang tertentu saja, yang betul saja yang akan memenangi cabutan wow ini. Okey, terima kasih kepada Datuk Nurliza bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan PTPTN, bagaimana PTPTN boleh membantu anda semua untuk mencapai kejayaan yang anda inginkan selama ini. Okey, seterusnya kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada lagi topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana.